Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafis bin Johari dan saya merupakan moderator anda pada hari ini. Ahli panel dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala pujian-pujian kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-bersua dalam forum yang diajukan pada hari yang berbahagia lagi ceria ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, saya akan mengemukakan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu solat jamak dan kasar. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, bermusafir di dalam dan di luar negara adalah bukan perkara yang ganjil. Ramai yang pergi dan kembali, bahkan ramai yang berulang-alik ke pelbagai destinasi dengan niat mengembangkan ilmu mereka. Menurut Imam Syafi'i, musafir dapat didefinisikan bahawa apabila seseorang itu bermusafir dari tempat ke satu tempat yang lain dengan tujuan kebaikan dan lebih dari 2 marhalah, iaitu 60 batu, maka ia harus melakukan solat jamak dan kasar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita yang bersama-sama dalam forum ini. Saya kenalkan ahli panel pertama kita, iaitu Saudara Muhammad Faiz bin Aris. Seterusnya, ahli panel kedua Muhammad Haikal bin Abdul Ghani, dan akhir sekali ahli panel ketiga, iaitu Muhammad Nakib bin Ajmain. Sebelum saya pergi dengan lanjut tentang tajuk kita pada hari ini, soalan saya kepada panel pertama, iaitu Saudara Muhammad Faiz, apakah definisi solat jamak dan kasar? Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab persoalan yang diberikan, ingin saya membahaskan tentang solat jamak dan kasar ini. Solat merupakan perkara yang wajib. Solat juga merupakan tiang agama itu sendiri. Hal ini boleh diumpamakan dengan sebuah rumah yang punya tiang. Jika salah satu daripadanya runtuh, maka struktur rumah itu tidak akan kukuh dan berkemungkinan akan runtuh. Begitu juga dengan ibadah solat ini. Jika salah satu tiang runtuh, nescaya runtuh agama itu sendiri. Ini jelas bahawa solat ini merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan umat Islam. Oleh itu, Allah telah mensyariatkan solat jamak dan kasar untuk memudahkan umat Islam. Tak dapat dinafikan bahawa solat jamak dan kasar ini merupakan satu rukhsah yang amat berguna kepada muslimin yang sedang bermusafir atau berada jauh dari tempat tinggal. Allah amatlah memahami keperluan hamba-Nya ketika bermusafir. Rukhsah yang disyariatkan ini bertepatan dengan konsep agama Islam itu sendiri, iaitu Islam itu agama yang mudah dan sangat mudah dipraktikan dalam kehidupan seharian kita, tidak kira masa atau tempat. Tapi adakah hadirin hadirat tahu akan maksud atau definisi solat jamak dan kasar itu sendiri? Di sini saya ingin memberi definisi tentang solat jamak dan kasar. Definisi solat jamak dan kasar terbahagi kepada 2 maksud, iaitu perkataan jamak yang bermaksud mengumpulkan 2 waktu solat dalam satu waktu, manakala kasar pula bermaksud memendekkan solat dari 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itulah definisi yang perlu saudara-saudari hayati dan faham maksudnya. Untuk menarik perhatian saudara-saudari, di sini saya ingin menekankan tentang solat yang boleh kita jamak dan kasar. Antara solat yang boleh kita jamak dan kasar ialah solat zuhur dengan asar dan solat maghrib dengan isyak. Seperti mana yang kita tahu, solat jamak kasar terbahagi kepada 2 jenis. Saya yakin dan percaya saudara-saudari pernah dengar dan terbiasa dengan solat jamak kasar ini. Jenis yang pertama adalah jamak takdim. Apakah itu jamak takdim? Solat jamak takdim dilakukan dengan mengumpulkan solat zuhur dan asar pada waktu zuhur, atau solat maghrib dan solat isyak pada waktu maghrib. Dinamakan solat ini dengan jamak takdim kerana solat yang kedua yang belum masuk waktunya dibawa kepada solat yang pertama. Kita beralih kepada jenis yang kedua, iaitu jamak takhir. Jamak ini dilakukan dengan mengumpulkan solat asar dan solat zuhur pada waktu asar, atau solat maghrib dan solat isyak dilakukan pada waktu isyak. Dinamakan solat ini dengan jamak takhir kerana
solat yang pertama telah tamat waktunya itu dan dibawa kepada solat yang kedua. Itulah definisi yang anda perlu tahu tentang solat jamak dan kasar. Di sini saya akan membentangkan setiap niat solat jamak dan kasar yang saudara-saudari perlu ingat. Setiap jenis jamak ada niat yang tersendiri yang perlu kita tahu dan hafal. Niat yang pertama yang saya akan bentangkan kepada anda ialah niat jamak takdim untuk waktu solat zuhur dengan asar. Niat untuk solat zuhur adalah sahaja aku solat fardu zuhur kasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Untuk niat solat asar pula, sahaja aku solat fardu asar kasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, pada niat solat jamak takdim, maghrib dan isyak pula. Niat untuk solat maghrib adalah sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Untuk solat isyak pula, sahaja aku solat fardu isyak kasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Kita beralih pula pada niat solat jamak takhir. Niat untuk jamak takhir pada asar dengan zuhur, niatnya adalah sahaja aku solat fardu asar kasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Untuk niat solat zuhur pula yang sahaja aku solat fardu zuhur kasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Untuk jamak takhir isyak dan maghrib pula, niat untuk solat isyak sahaja aku solat fardu isyak kasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Untuk solat maghrib, sahaja aku solat maghrib 3 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Kita perlu tahu niat jamak kasar ini kerana dalam kehidupan kita akan selalu menziarahi ataupun berjalan menikmati ciptaan Allah. Lebih sempurna musafir kita dengan solat dengan niat yang betul. Oleh itu, kita sebagai umat Islam mestilah menitik beratkan tentang definisi dan niat untuk solat jamak dan kasar ini. Terima kasih saudara Faiz atas penerangan saudara tentang definisi sah solat jamak dan kasar. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir umat Islam yang tertanya-tanya dan mempunyai banyak soalan seperti berapa lamakah seseorang itu boleh menunaikan solat jamak dan kasar. Pada pendapat saya, ini amat terkait rapat dengan syarat-syarat sah solat jamak dan kasar. Jadi saudara Haikal, bolehkah saudara menghuraikan tentang syarat-syarat solat jamak dan kasar? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator majlis. Berbalik kepada soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi berkaitan dengan syarat-syarat yang membolehkan kita mendirikan solat jamak dan solat kasar. Bagi syarat solat jamak, dalam penerangan ini saya akan menerangkan kepada dua bahagian, iaitu syarat solat jamak takdim dan diikuti syarat solat jamak takhir. Untuk solat jamak takdim, yang pertama adalah niat jamak mestilah dalam waktu yang pertama, iaitu zuhur maupun maghrib. Iaitu niat ini hendaklah dilakukan dalam solat terutama ketiga takbiratul ihram. Walau bagaimanapun, niat ini boleh dilakukan semasa atau pada mana-mana sahaja bahagian dalam solat yang pertama, sekalipun semasa memberi salam, kecuali selepas memberi salam kerana solat sudah pun selesai. Seterusnya, untuk syarat yang kedua adalah bertertib, iaitu memulakan solat yang pertama zuhur ataupun maghrib, kemudian diikuti dengan solat yang kedua asar ataupun isyak, kerana waktu solat jamak takdim adalah untuk waktu yang pertama, iaitu solat zuhur ataupun maghrib, sedangkan solat yang kedua iaitu asar atau isyak adalah pengikut bagi solat yang pertama. Untuk syarat yang ketiga adalah mestilah berturut-turut kedua-dua solat, iaitu tidak berlaku pemisahan yang lama di antara kedua-dua solat, kerana jamak itu telah menjadikan kedua-dua solat tersebut sebagai satu solat, maka mestilah bersambung di antara kedua-duanya seperti rakaat-rakaat solat. Kalaupun dipisahkan kedua-duanya oleh masa yang panjang, walaupun kerana keuzuran seperti terlupa ataupun kita pitam, maka akan terbatallah solat jamak. Maka wajiblah ditunda solat yang kedua kepada waktunya sendiri kerana tidak memenuhi syarat solat jamak.
Walau bagaimanapun, jika dipisahkan kedua-duanya untuk tempoh yang sekejap saja seperti oleh azan, iqamah ataupun bersuci, maka tidaklah terbatal jamak. Syarat yang keempat pula adalah perjalanan yang berterusan sehingga masuk waktu solat kedua sekalipun. Selesai musafir tidak lama setelah takbiratul ihram solat yang kedua. Tetapi jika selesai musafir sebelum melakukan solat yang kedua, maka terbatallah solat jamak tersebut. Dan syarat yang kelima adalah solat yang pertama dengan yakin sehingga mendirikan solat yang kedua. Dan syarat yang terakhir sekali adalah zan, iaitu sangkaan yang kuat bahawa solat yang pertama itu sah. Seterusnya, saya akan menerangkan untuk syarat-syarat solat jamak takhir. Yang pertama, mestilah berniat melakukan solat jamak takdim dalam waktu yang pertama. Niat hendaklah dilakukan sebelum habis waktu solat yang pertama. Sekalipun waktu yang masih ada itu sekadar 1 rakaat saja. Yang kedua, mestilah masih dalam perjalanan sehingga kedua-dua solat selesai didirikan. Tertib tidak menjadi wajib kerana waktu bagi solat yang kedua, iaitu asar atau isyak, telah masuk waktu bagi solat yang pertama, zuhur ataupun maghrib. Oleh itu, boleh didahulukan mana-mana solat, sama ada solat pertama ataupun solat kedua. Seterusnya, saya akan menerangkan pula syarat solat qasar. Syarat solat qasar yang pertama adalah solat fardu berkenaan wajib ke atas seorang yang musafir ketika dia sedang bermusafir. Solat yang telah masuk waktunya tetapi belum ditunaikan sebelum memulakan perjalanan tidak boleh dikasarkan kerana dia belum dikatakan bermusafir ketika solat tersebut wajib ke atasnya. Solat yang masuk waktunya ketika bermusafir tetapi dia tidak menunaikannya sehingga balik semula ke tempatnya, solat tersebut tidak boleh dikasarkan lagi. Hal ini kerana dia sudah pun keluar daripada hukum orang yang bermusafir. Syarat yang kedua untuk solat kasar pula adalah perjalanan telah melepasi sempadan qaryahnya, iaitu tidak boleh kasar jika masih berada dalam rumahnya. Boleh kasar di lapangan terbang jika rumahnya tidak berhampiran dengan lapangan terbang. Syarat yang ketiga pula, mestilah tidak berniat menetap selama 4 hari ataupun lebih di tempat yang ditujuinya, iaitu tidak termasuk hari mula sampai dan hari keluar. Apabila seseorang itu ingin menetap selama 4 hari ke atas, maka jadilah tempat yang dituju itu sebagai tempat yang tetap mengikut hukum fiqh. Oleh itu, dia tidak boleh kasarkan solat kecuali jika dia memulakan perjalanan semula. Jika seseorang itu tidak pasti tempoh untuk menetap di sesuatu tempat musafirnya, maka dia boleh mengkasarkan solatnya sehingga 18 hari, tidak termasuk hari sampai dan hari balik. Syarat yang terakhir untuk solat kasar ialah tidak mengikut imam yang bermukim. Jika berimamkan orang yang bermukim, dia hendaklah bersolat sepenuhnya tanpa kasar. Tetapi jika orang yang bermusafir menjadi imam, boleh untuknya mengkasarkan solat, dan makmum yang bermukim perlu menyempurnakan solat tersebut. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan yang jelas tentang syarat-syarat solat jamak dan kasar. Ini yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel kedua. Selain itu juga, terdapat juga beberapa perkara yang umat Islam tidak tahu berkenaan solat jamak dan kasar, seperti keadaan-keadaan yang membolehkan seseorang itu untuk melakukan solat jamak. Jadi, saudara Nakib, boleh saudara memberikan penjelasan yang ringkas tentang persoalan ini? Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang sangat baik yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, soalan yang diberikan oleh moderator adalah sejauh manakah kefahaman umat Islam tentang solat jamak dan kasar. Soalan ini ingin saya kemukakan adalah soalan yang sangatlah abstrak, dan pada pendapat saya kefahaman umat Islam tentang solat jamak dan kasar adalah tidak menyeluruh. Saya berkatakan demikian kerana terdapat segelintir umat Islam yang tidak tahu akan syarat-syarat yang membolehkan solat jamak dan kasar. Syarat yang pertama adalah bermusafir dengan tujuan jelas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak sembahyang zuhur
dan asar serta maghrib dan isyak di Madinah bukan dalam keadaan bermusafir. Hal ini bukan kerana dalam ketakutan atau hujan. Lalu orang bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Rasulullah SAW berbuat sedemikian? Jawabnya, baginda bertujuan agar tidak menyukarkan umatnya, yang dirujuk dari hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sahih Sunan Abu Daud. Syarat yang kedua adalah suasana yang sukar dan sulit. Kesukaran ini dalam konteks ini termasuklah sakit ataupun menaiki bas yang tidak berhenti ketika kembali ke tempat asal sehingga luput waktu solat dan sebagainya. Jika kita ingat kembali hadis riwayat Imam Abu Daud yang telah disebut sebentar tadi, ketika ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang mengapa Rasulullah SAW dibolehkan solat jamak, beliau menjelaskan Nabi SAW bertujuan agar tidak menyukarkan umat. Seterusnya, jikalau dilihat umat Islam hanya beranggapan bahawa solat jamak dan solat qasar hanya untuk golongan musafir. Akan tetapi, untuk syarat yang ketiga, terdapat beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahawa jika seseorang Muslim tersebut berada di dalam keadaan yang sangat mendesak, bahawa Muslim tersebut dibenarkan untuk menjamak dan mengqasarkan solat mereka. Antara contoh keadaan yang teramatlah terdesak sehingga diharuskan untuk mengqasarkan solat adalah seperti seorang doktor yang perlu melakukan pembedahan berjam-jam lamanya dan mempunyai kemungkinan untuk meletakkan pesakit tersebut dalam keadaan kemudaratan jika beliau berhenti walaupun untuk seketika. Ataupun seorang pelajar yang menduduki peperiksaan ataupun terpaksa menghadiri kelas yang meliputi waktu solat yang pendek. Atau pegawai keselamatan yang terpaksa mengawal sesuatu tempat dan pada masa yang sama keadaan tidak mengizinkan beliau untuk meninggalkan kawasan jagaannya adalah mungkin kerana kritikalnya waktu tersebut. Untuk menyokong pernyataan ini, Syekh Atiyah Sak rahimahullah, bekas ketua Lujnah Fatwa Al-Azhar, berkata, maka sekumpulan ulama dari kalangan para imam telah bertindak mengambil zahir hadis Ibnu Abbas. Maka mereka mengharuskan mengerjakan jamak ketika hadar, iaitu tidak dalam musafir, hanya kerana hajat semata-mata, tetapi dengan syarat ia tidak dijadikan adat ataupun dalam erti kata lain kebiasaan. Oleh itu, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira dalam mempraktikkan jamak kerana keadaan yang benar-benar mendesak. Yang pertama adalah tidak menjadikan kebiasaan sehingga ianya dilakukan dalam keadaan tanpa sebab, ataupun yang benar-benar mendesak kerana perintah asal bagi ibadah solat fardu ialah dalam waktunya yang sedia, termaktub 5 kali sehari. Selain itu, keadaan semasa hendaklah benar-benar mendesak dan tidak boleh dielakkan. Jikalau ditinggalkan, maka ianya akan membawa kepada hilangnya maslahat atau kebaikan yang lebih besar. Dan yang terakhir sekali, ianya tidak dijadikan alat untuk mempermainkan agama dan alat untuk mereka yang malas mengerjakan solat untuk mengambil mudah di atas urusan agama. Terakhir sekali adalah jamak kerana hujan. Rasulullah SAW menjamakkan solatnya di Madinah adalah kerana turunnya hujan lebat. Disebutkan di sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah melakukan jamak solat antara Zuhur dan Asar dan antara Maghrib dan Isyak di Madinah tidak kerana ketakutan dan tidak kerana hujan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim hadis nombor 705. Di situ saja penerangan saya. Terima kasih dan saya akan memberikan semula kepada moderator. Terima kasih saudara Nakib atas penerangan yang bernas itu tadi. Mungkin sidang hadirin dan hadirat masih keliru lagi tentang solat jamak dan qasar.
Walaupun solat jamak dan qasar ini nampak mudah, tetapi ramai juga yang mempunyai salah faham yang banyak tentang perkara ini. Jadi, saya ingin tanya kepada saudara Haikal, apakah syarat-syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar? Dipersilakan saudara. Baiklah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada saudara moderator majlis. Untuk soalan kedua yang diajukan kepada saya, iaitu berkaitan syarat-syarat perjalanan yang diharuskan solat qasar dan solat jamak. Di sini saya akan menghuraikan tiga isi, iaitu tiga syarat-syarat. Yang pertama ialah perjalanan tersebut mestilah melebihi dua marhalah, iaitu 81 ataupun 89 km. Yang kedua, perjalanan tersebut mestilah mempunyai tujuan yang tertentu. Dan yang ketiga, perjalanan tersebut mempunyai tujuan yang baik dan bukannya bertujuan untuk melakukan maksiat. Bagi syarat yang pertama, perjalanan tersebut mestilah melebihi 81 km. Dr. Wahbah Az-Zuhaili berpandangan jarak yang tepat ialah 89 km. Kita tidak boleh mengkasar atau menjamakkan solat jika jarak bermusafir tidak melebihi jarak tersebut. Dalam satu dalil berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengkasarkan solat dan tidak berpuasa dalam perjalanan sejauh 4 barit, iaitu 16 farsah yang menyamai kira-kira 81 km. Dua orang sahabat Nabi ini melakukan perkara ini dengan pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan rujuk Al-Fiqh Al-Manhaji riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, untuk syarat yang kedua, iaitu perjalanan tersebut mestilah mempunyai tujuan yang tertentu. Maka di sini jelas orang yang merayau-rayau tanpa sebarang tujuan tidak boleh sama sekali untuk mengkasar dan menjamakkan solatnya. Begitu juga kepada orang atau musafir yang bermusafir mengikut ketuanya tetapi tidak mengetahui ke mana dia akan dibawa kecuali setelah melepasi jarak yang dibenarkan untuk melakukan solat qasar ataupun solat jamak. Dan untuk syarat yang terakhir, iaitu syarat yang ketiga, perjalanan tersebut mestilah mempunyai tujuan yang baik dan bukan untuk tujuan maksiat. Tidak bolehlah untuk kita mengkasar dan menjamakkan solat jika bermusafir untuk urus niaga barang-barang haram, melancong ke tempat yang maksiat atau menghadiri ke pesta dan majlis yang dilarang oleh syarak dan sebagainya. Sesungguhnya solat qasar dan solat jamak adalah rukhsah ataupun kemudahan atau keringanan yang telah disyariatkan Allah untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah, dan ia mestilah tidak boleh ada kaitan dengan sebarang perkara yang bakal mengundang kemurkaan Allah. Sampai di sini saja penjelasan untuk soalan yang diajukan kepada Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Haikal atas penerangan yang padat itu tadi. Saya berharap pada hadirin dan hadirat dapat memahami intisari yang diberikan oleh saudara Haikal itu tadi. Seterusnya, saya rasa melakukan solat jamak dan qasar ini memberikan banyak kelebihan. Jadi, saudara Faiz, boleh saudara memperjelaskan apakah kelebihan melakukan solat jamak dan qasar? Untuk menjawab persoalan yang diberikan oleh moderator, di sini saya akan mengolah tentang hikmah-hikmah berkaitan solat jamak dan qasar. Hikmah yang pertama adalah meringankan dan memudahkan umat Islam untuk menunaikan solat dalam perjalanan. Hal ini demikian kerana Allah tidak membebankan hamba-Nya dengan menggabungkan waktu solat supaya dapat memanjangkan waktu musafir. Hal ini juga meringankan beban bagi orang yang bermusafir untuk teruskan perjalanan mereka yang mempunyai tujuan yang jelas dan bukan dengan niat untuk melakukan maksiat ataupun dalam erti kata lain selari dengan mazhab Syafi'i. Hikmah yang kedua adalah tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Ini dapat ditunjukkan dengan memberi waktu lapang yang panjang hasil daripada menggabungkan dan memendekkan solat sebelum atau selepas itu. Tambahan pula,
Jamak dan kasar ini disyariatkan supaya solat fardu dapat dilaksanakan dalam apa jua keadaan. Hal ini sesungguhnya solat fardu 5 waktu sehari semalam merupakan salah satu rukun Islam. Hikmah seterusnya, menggalakkan umat Islam bermusafir bagi menambahkan keimanan dan mengeratkan tali persaudaraan. Hal ini kerana semasa bermusafir, kita dapat banyak belajar tentang ilmu baharu dan menziarahi tempat bersejarah untuk menghayati kisah-kisah perjuangan umat Islam di luar atau dalam negara. Oleh itu, ilmu kita akan berkembang dengan majunya apabila kita dapat tahu tentang ilmu yang digunakan pada masa lalu. Allah juga amat menggalakkan kita supaya menimba ilmu. Satu kata hikmah yang berbunyi, ilmu itu juga pelita hidup. Jika kita malas untuk menimba ilmu, kita akan sesat dan akan terpesong jauh. Jelaslah bahawa kita perlu bermusafir untuk mendapatkan hikmah yang ditawarkan apabila kita bermusafir. Baiklah, terima kasih kepada saudara Faiz di atas penjelasan yang jelas itu tadi. Seterusnya, saya ada satu kemusykilan tentang tajuk yang dibincangkan pada hari ini. Jadi, saya ingin bertanya kepada saudara Nakib. Adakah umat Islam masih boleh menjamakkan atau mengkasarkan solat ketika bermusafir? Walaupun zaman kini disediakan banyak kemudahan seperti penerbangan dan lain-lain lagi. Jadi, saudara dipersilakan. Terima kasih kepada moderator ke atas soalan yang baik tersebut. Pada masa ini umat Islam kurang atau tidak mempraktikkan rukhsah ini ataupun solat jamak dan solat kasar ketika mereka bermusafir. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa mereka tidak perlu ataupun mereka tidak layak untuk menerima rukhsah tersebut. Saya berkatakan demikian kerana pada zaman kemodenan ini terdapat lebih daripada satu kemudahan dalam pengangkutan. Seperti contoh kereta api, kereta dan kapal terbang. Justeru umat Islam beranggapan bahawa mereka tidak perlu ataupun dilarang untuk menjamakkan dan mengkasarkan solat mereka kerana kemudahan yang telah dibawa oleh zaman kemodenan ini kini yang memudahkan perjalanan bagi mereka yang bermusafir. Sedangkan pada realitinya umat Islam yang menaiki kapal terbang ataupun dalam kemudahan pengangkutan yang lain tetap dikira sebagai musafir. Lantas dibenarkan untuk menjamakkan dan mengkasarkan solat mereka. Untuk menyokong pernyataan tersebut, kita perlu menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Nisa ayat 101 yang bermaksud, dan apabila kamu bermusafir atas muka bumi ini, maka tidaklah kamu berdosa untuk mengkasarkan, memendekkan sembahyang, khususnya jika kamu takut diserang oleh orang kafir ketika dalam peperangan. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Hukum dalam ayat itu bersifat umum kerana dalam ayat berkenaan pensyariatan kasar tidak menghadkan pada tempoh, kenderaan, kemudahan atau keadaan zaman tertentu, tetapi yang ditekankan di situ adalah perbuatan musafir. Ulama pula menetapkan jarak jauh perjalanan itu mestilah melebihi 2 mahalah, iaitu kira-kira 86 hingga 90 km. Jika perjalanan tidak melebihi jarak minimum, maka perbuatan mengkasarkan solat adalah tidak dibenarkan. Justeru isu kenderaan atau kemudahan sedia ada pada hari ini seperti yang telah disebutkan tadi, kereta api, kapal terbang dan sebagainya, tidak menjadi kayu ukur atau penentuan hukum khususnya untuk menghalang umat Islam daripada terus mengambil rukhsah menjamakkan serta mengkasarkan solat ketika musafir. Saya berharap penerangan saya tadi menjawab soalan moderator dan memberikan penjelasan jelas kepada para hadirin yang mendengar forum kami ini. Baiklah, demikian tadi perbincangan yang menarik berhubung solat jamak dan kasar. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, sedikit saya, moderator, akan merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, Islam merupakan agama yang mudah. Syariat Islam datang dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan manusia seharian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 berkata,
Allah mengkehendaki kemudahan ke atas kamu dan Dia tidak izinkan ke atas kamu kesusahan. Salah satu dari kemudahan atau rusah tersebut ialah kemudahan mengerjakan solat. Antaranya kerana kita bermusafir, ketika hujan lebat, ketika kita berada dalam ketakutan dan ketika sakit. Ketika bermusafir, kita dibenarkan berbuka pada waktu Ramadan serta mengerjakan solat jamak dan kasar. Jika sakit atau ketiadaan air, kita disuruh bertayamum sebagai gantian air wuduk. Kita juga dibenarkan solat sambil duduk, baring dan dengan menggunakan isyarat mata ketika sakit. Jika hujan terlalu lebat atau atas dasar keselamatan kita, kita dibenarkan untuk meninggalkan solat Jumaat dan diganti dengan solat Zuhur. Semua ini adalah sebahagian rusaha yang diberikan kepada manusia agar maklumat utama dalam ibadah iaitu memperhambakan diri kepada Allah dapat dicapai dalam apa jua keadaan sekalipun. Sidang hadirin hadirat, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang dapat meluangkan masa yang sudi menonton video forum kumpulan kami pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, jika sedang hadirin dan hadirat ada soalan yang ingin ditanyakan, boleh dipersilakan. Ada soalan ke pada mereka yang ada di sini? Walaupun tak ramai. Okey, baik. Sekejap ya. Okey, baik. Zahri bertanya, bolehkah saya menerapkan jamak kasar sembahyang Zuhur dan Asar hari Jumaat dalam perjalanan yang cukup syarat seperti melebihi 2 marhalah bagi tujuan yang baik? Sekiranya saya memulakan perjalanan saya itu selepas terbit fajar pada hari Jumaat, atau wajib bagi saya menunaikan solat Jumaat dahulu dan selepas itu teruskan jamak untuk solat Asar? Silakan. Untuk jawab soalan ini, bagi saya sebahagian besar ahli berpendapat bahawa bagi musafir tak ada kewajipan untuk menunaikan solat fardu, solat Jumaat. Sebab ada satu kisah Nabi SAW ketika dalam perjalanan dia tak mengerjakan solat Jumaat, sebab baginda mengerjakan haji wada di Arafah yang jatuh pada hari Jumaat. Baginda hanya solat Zuhur dan Asar secara jamak takdim dan tak melakukan solat Jumaat, dan demikianlah yang diikut oleh khalifah-khalifah lain, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah jawapannya. Okey, baik, itu sahaja. Saudari Zahri, adakah jawapan tersebut menjawab soalan saudari? Menjawab. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya adakah siapa-siapa ada soalan yang lain? Ada ke? Ya, Assalamualaikum. Saya tanya tentang masalah sembahyang jamak kasar ketika musafir. Sebagaimana saya ketahui, walaupun jarak tersebut belum sampai kepada hadnya, tetapi telah dibolehkan untuk jamak. Walaupun begitu, saya dimaklumkan bahawa kasar tidak dibenarkan. Contohnya,
bakal haji yang telah berada di lapangan misalnya. Telah boleh jamak tapi kasar tak boleh. Boleh tak Pena huraikan sedikit? Sekian, terima kasih. Hal ini disebabkan seorang yang musafir tu hanya boleh melakukan. Okey. Itu saja. Saya serahkan kepada saudara Haikal. Semua nampak ke? Saudara Haikal, sini. Okey, saudara Haikal akan memberikan penerangannya. Okey. Terima kasih kepada saudari Yasifah atas soalan yang diajukan kepada saya. Baiklah, sebenarnya persoalan solat jamak dan solat kasar sebenarnya begini. Seseorang yang bermusafir hanya dibenarkan melakukan solat jamak dan kasar apabila telah mencapai perjalanan sejauh 2 marhalah ataupun telah lebih daripada 90 km. Jika jarak kurang daripada jarak tersebut, maka tidak dibolehkan melakukannya kerana tidak cukup syarat yang membolehkan solat dijamak dan dikasar. Tetapi walau bagaimanapun, sekiranya seseorang itu bermusafir dengan menaiki bas atau sebagainya dan didapati kenderaan yang dinaikinya itu tidak berhenti untuk membolehkan penumpang menunaikan solat fardu yang telah masuk waktunya, dan bas tersebut hanya berhenti apabila di tempat bermastautin ataupun di tempat tinggal penumpang tersebut. Di waktu ini, penumpang tersebut masih boleh menjamakkan solat fardu yang telah terlepas waktunya semasa dalam perjalanan tadi. Tetapi dia tidak lagi boleh untuk mengkasarkan solat tersebut. Dia perlu menunaikan solat tersebut secara sempurna tanpa kasar, iaitu memendekkan solatnya. Kata itu sahaja penjelasan daripada saya. Harap saudari Atifah menjawab pertanyaan yang itu tadi. Okey, saudari Atifah, adakah pendengar itu menjawab soalan saudari? Ya, sangat menjawab soalan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Atifah. Okey, seterusnya ada saudari yang lain ada soalan ke untuk ditanya sebelum kita akhiri sesi forum kita pada hari ini? Ada soalan lagi? Dua soalan je ke? Okey, ada soalan lagi. Okey. Saudari Solehah bertanya, bolehkah makmum yang nak bersolat zuhur ikut imam? Sekejap. Sebabnya ada salah dari segi awak punya jawapan ni sebenarnya kurang tepat lah. Kurang tepat. Tapi tak apa, saya panggil lah suami saya awak nak Ustaz Mujib untuk mengulas soalan soalan tu tadi. Okey, saya serahkan pada suami saya lah, Ustaz Mujib. Ada ex-student Samura ke sini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, anak-anak pelajar, selamat pagi semua. Salam Ramadan. Anak-anak pelajar matrik. Kan? Minta maaf lah. Saya pun duduk dekat sama-sama dengan Ustazah Wahidah ni. Duduk satu meja, ada buat kerja. Lepas tu, dengarlah pembentangan daripada anda semua dan ada soalan. Kan saya dengar tadi daripada siapa ada soalan tu. Kan saya tak tahu siapa nama tu. Okey. Soalan daripada pelajar puteri tadi kan? Minta maaf kalau saya tersalah dengar, tu satu minta maaf lah. Tersalah dengar, tolong betulkan apa pemahaman saya daripada soalan tadi. Okey. Pertama, terus terang saya nak beritahu, jawapan itu adalah salah. Kan? Ini hukum. Jawapan daripada siapa lelaki tadi kan yang memberikan jawapan, soalan itu pun pemahaman soalan itu pun adalah salah. Okey. Berkaitan dengan sembahyang kasar, kan jamak kasar. Contohnya, mudahnya secara santai saya nak beritahu.
awak daripada KMJ, kan? Awak daripada KMJ, awak nak pergi KL. Betul tak? Okey, perjalanannya 90 km, betul? Lebih 90 km. Okey, saya tahu pelajar-pelajar dia memahami kalau nak sembahyang jamak mesti kita dah lepas 90 km. Betul ke macam tu? Betul ke siapa? Sayyidina Haikal. Betul Haikal? Saya nampak apa nama tu? Betul tak? Okey, sila dengar semua kena dengar. Sebab apa? Nanti awak awak terikut dengan jawapan kawan awak tadi, minta maaf. Jawapan kawan awak tadi salah. Kan? Salah. Jadi, andai kata awak daripada KMJ nak pergi, set dalam kepala awak nak pergi KL. KL tu dia punya jauh dia, contoh saya kata 150 km. Kan? Lebih daripada 90 km. Jadi, oleh kerana awak dah niatkan pergi KL, jauhnya lebih daripada 90 km. Jadi awak sampai Tangkak ataupun awak sampai RNR Air Keruh, kan, walaupun RNR Air Keruh tadi, kan, walaupun RNR Air Keruh tadi belum sampai 90 km. Belum sampai. Contohnya RNR Air Keruh tadi baru 30 km lah. Saya jangkakan 30 km, awak dah boleh sembahyang jamak kasar. Awak dah boleh sembahyang jamak kasar. Bukan sembahyang jamak kasar tu bila awak dah sampai 90 km. Sampai tempat 90 km baru sembahyang jamak kasar. Tidak. Kan? Sembahyang jamak kasar itu berlaku bila niat awak perjalanannya lebih, faham niat? Saya katakan niat niat awak perjalanannya lebih daripada 90 km. Okey. Tetapi niat awak kalau sekadar nak pergi Melaka, kan, contoh nak pergi Melaka tak sampai 90 km. Betul tak? Tak sampai 90 km. Dalam perjalanan awak ubah. Rasa-rasa macam nak teruskan perjalanan ke KL lah. Kan, nak teruskan perjalanan awak dengan kawan-kawan. Ya, awak berhenti RNR tu, awak terus boleh sembahyang jamak kasar. Dua-dua. Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat. Kan? Asar 2 rakaat. Okey, macam tu. Sebenarnya persoalan sembahyang jamak kasar ni panjang, sangat panjang. Banyak keadaan-keadaan dia tertentu, kan, banyak. Kan? Awak dah niat nak pergi ke KL tapi tak sampai pula ke KL. Awak sampai mana? Awak sampai Melaka sahaja, kan? Atas urusan ataupun ada perkara-perkara tertentu lah, tak boleh nak sampai ke KL ni, kan? Sampai Melaka ataupun sampai di bawah 90 km. Kan, di bawah 90 km tadi dekat Air Keruh dah sembahyang jamak. Kan, dah sembahyang jamak. Lepas tu bergerak lagi, ada masalah kereta rosak. Kan, ada masalah urusan-urusan lain. Tak ada masalah. Awak tetap boleh sah awak punya sembahyang jamak tadi. Sebab apa? Tak sampai sebab niat awak yang pertama tadi memang nak sampai ke KL. Boleh? Kan? Ada waktu, ada masa ketika tu, kan, dalam perjalanan ni kereta tu rosak, kan, awak tadi dah sembahyang 2 Zuhur, kan, tiba-tiba sampai dekat bengkel Air Keruh tu, kan, kereta rosak, kena tunda apa semua, tak sampai nak ke KL. Jadi waktu asar tadi awak kena sembahyang penuh, kan, awak kena sembahyang penuh. Sebab apa? Bengkel tu dah beritahu dah, petang ni kereta tak siap, kan, kereta tak siap, dan awak pun batalkan perjalanan awak ke KL. Itu sebenarnya ni penting ni. Semua berkaitan dengan 90 km yang awak faham. 90 km yang awak faham tu niat perjalanan kita, kan? Dan macam mana awak boleh sembahyang jamak tu kalau pergi KL, kan? Awak sembahyang jamak, saya nak berada di KL ni dekat hotel apa contohnya? Apa yang awak tahu dekat KL, hotel apa tu? Hotel apa? Hotel KLCC kalau ada lah, saya tak tahu, kan. Saya ni orang biasa-biasa je, dekat Tangkak je, tak pergi mana-mana pun. Okey, awak nak pergi hotel KLCC, mesyuarat selama lebih daripada 4 hari. Betul? Lebih daripada 4 hari. Awak sampai di mana? Sampai di hotel tadi pun awak dah tak boleh sembahyang jamak.
Kenapa tu? Sebab awak kursus di tempat situ lebih daripada 4 hari. Kursusnya seminggu. Okey, boleh faham? Okay? Awak kursus pula dekat hotel KLCC tu dalam tempoh 3 hari. Kan? Tak sampai lebih 4 hari kan? 3 hari saja awak kursus kat situ 3 hari. Selama 3 hari awak berada di dekat hotel tu, awak boleh sembahyang jamak. Faham? Situasi awak lagi senang je dekat Tangkak tadi kan. Awak KMJ. Kan? Awak di KMJ, lepas tu awak nak pergi KL. Ayah awak singgah dekat Masjid Tangkak. Lagi dekat kan? Betul tak? Kan? Awak nak pergi KL ni. Lepas tu ayah kata kita tak sempat nak berhenti mana-mana. Kita nak kejar masa nak berbuka. Kan? Yang ni keluar daripada dengan syarat awak keluar daripada KMJ pukul 1. Pukul 1 dah Zuhur ke belum? Belum kan? Belum. Okey, belum. Terima kasih Sakinah kan. Okey. Keluar daripada KMJ pukul 1, belum Zuhur pun. Awak berhenti dekat mana? Awak teruskan perjalanan jam sikit dekat bandar Tangkak tu, sampailah ayah awak kata nak sembahyang dekat Masjid Tangkak. Okey, awak boleh sembahyang dekat Masjid Tangkak. Kan? Awak kalau nak buat sorang-sorang tak ikut imam, awak buatlah kasar dua-dua. Kan jamak kasar dua-dua. Boleh. Baru di Tangkak dah boleh sembahyang jamak. Itu persoalan yang saya nak beritahu tadi. Baru dekat Tangkak. Perjalanannya baru 5 km lebih kurang. Dah boleh dah. Sebab apa? Selepas ni awak nak bergerak sampai ke KL lebih daripada 90 km. Kalau awak nak ikut imam, awak ikut imam sembahyang Zuhur 4 rakaat, lepas tu awak kasarkan sembahyang asar 2 rakaat, 4-2 pun boleh juga. Kan? Awak nak dapatkan fadilat untuk sembahyang berjemaah tu kan dengan imam. Okey, sembahyang Zuhur 4 rakaat. Habis saja awak ke belakang sambung 2 rakaat untuk sembahyang asar secara kasar. Okey. Tapi tak ada persoalan ni. Saya dengar tadi tak sampai 90 km boleh sembahyang jamak tapi tak boleh kasar. Itu tak ada. Itu silap semua pemahaman. Boleh? Ada soalan tak yang berkaitan dengan saya buka berkaitan dengan solat jamak ni, ataupun kalau kurang jelas apa saya beritahu boleh tanya. Ustaz, saya nak tanya. Afifah, okey, boleh? Okay. Saya pernah masa tu dalam perjalanan ke Tangkak akan bergerak ke Melaka, lepas tu ke Batu Pahat. Tapi dari Tangkak ke Melaka tu saya stay kat Melaka 2 hari macam tu. Lepas tu baru akan gerak ke Batu Pahat. Jadi dalam tempoh saya bergerak dari Tangkak ke Melaka, masa saya kat Melaka tu saya boleh solat jamak kasar ke? Boleh. Sebab walaupun bagus Afifah soalan. Afifah punya soalan saya dah dapat tangkap, sebab Afifah beranggapan sampai ke Melaka tu baru lebih kurang berapa? 50 km kan? Saya anggap macam tu kan. 50 km. Afifah stay 2 hari dekat Melaka kan? Afifah stay 2 hari dekat Melaka. Perjalanannya baru lebih kurang 50 km. Tetapi Afifah dah memang merancang. Dengar betul Afifah dah memang merancang untuk nak pergi ke Batu Pahat. Yang ni dalam perjalanan lah tu. Aku nak sampai Melaka ni kan. Okey, dah boleh sebab sekarang sebenarnya awak punya destinasi yang sebenar Batu Pahat, ataupun lepas Batu Pahat nak ke JB. Perjalanan awak sebenarnya tu dah lebih 90 km. Kan? Jadi dalam tempoh perjalanan tu awak stay Melaka 2 malam kan, dekat hotel mana, dekat homestay. Dekat situ pun dah boleh sembahyang jamak. Dalam tempoh 2 hari tu. Afifah, okey tak? Faham? Ada sambungan soalan? okey Ustaz, faham. Sangat jelas. Faham. Tapi Afifah jangan niat ke Batu Pahat tu jangan selepas kat Melaka tu kan, kat Melaka lepas tu tak ada niat pun nak ke Batu Pahat. Faham tak? Afifah, okey, dekat Melaka. Lepas tu Batu Pahat tak ada niat langsung. Kan, tak ada niat langsung dan tak boleh. Kena memang ada niat. Niat tu penting.
Sebab tu dalam Islam amal a'malu biniat. Kita pegang pada niat yang pertama tadi. Okey. Saya baca soalan ke yang ni dah tadi. Bolehkah saya jamak dan asar sembahyang zuhur dan asar hari Jumaat dalam perjalanan yang cukup syarat seperti melebihi 2 marhalah dan bagi tujuan yang baik? Sekiranya saya memulakan perjalanan saya itu selepas terbitnya fajar pada hari Jumaat atau wajib bagi saya menunaikan solat Jumaat dahulu dan selepas itu terus jamak untuk solat asar. Okey. Yang ni adalah kil. Saya kata kil tu apa? Kil itu adalah ada pendapat ulama. Kan tentu siapa Zaris ni ada baca, kan? Minta maaf. Saya minta maaf sekejap je dalam masa 10 saat saya nak baca sekali lagi untuk pemahaman saya ni tentang soalan Balkis ni. Okey. Yang ni persoalan ada pendapat kalau nak sembahyang Jumaat perjalanannya kita buat selepas subuh. Mesti Zarid pernah dengar, Zarid punya soalan tu dia tahulah tu kan tentang solat jamak. Dia kata apa? Mesti dia pernah dengar kalau nak sembahyang jamak hari Jumaat kan, maksudnya Jumaat dengan asar, perjalanan aku mesti sebelum subuh pada hari Jumaat. Ni hari Jumaat saja. Sebelum subuh. Hari kalau Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu lain. Kan tak sama kes hari Jumaat ni. Ada pendapat ulama mengatakan apa? Tak boleh sembahyang jamak Jumaat dengan asar kalau dah keluar selepas zuhur, selepas subuh. Kan? Selepas fajar, selepas subuh lah. Kan? Okey, tetapi ada juga ulama, siapa dengar baik-baik Zarid ni, ada juga ulama yang membolehkan, kan, tengok macam mana perjalanan kita. Kan? Tengok perjalanan kita. Contohnya daripada Tangkak, saya ambil Tangkak juga, kan? Awak selepas subuh ambil waktunya pukul 6.30 ataupun pukul 7 perjalanan. Pukul 7 perjalanan nak pergi ke mana? Contohnya nak pergi ke Pulau Pinang, jauh perjalanan. Tiba di mana? Di Perak, kan, dah waktu sembahyang Jumaat. Kan, tiba di Perak dah waktu sembahyang Jumaat. Jadi mak ayah awak pun keluar daripada tol. Kan, mak ayah awak keluar daripada tol nak cari masjid. Nak cari masjid untuk sembahyang Jumaat. Jadi oleh kerana tengok perjalanan awak tu agak musafir tu agak susah sedikit, kan? Selepas ni nak teruskan perjalanan jauh lagi sampai nak ke Pening, kan? Jadi dekat situ ada juga ulama yang kata membolehkan. Kan? Siapa ni Zarid ni? Kalau Zarid tak berapa dengar ataupun tak berapa jelas penjelasan saya itu, minta komen semula lah ataupun maklumkan pada saya. Kan? Jadi perjalanan yang ni dibolehkan. Sembayanglah Jumaat 2 rakaat, usolli sahaja aku sembayang Jumaat. Jamak kepadanya asar 2 rakaat kerana Allah SWT. Habis sembahyang Jumaat, kan, imam dah habis sembahyang Jumaat tu, terus kita bangun, sahaja aku sembahyang asar kasar, sahaja aku sembahyang asar waktu asar ni kasar, jamak kepadanya Jumaat 2 rakaat kerana Allah SWT. Faham? Jadi sembahyang Jumaat 2, sembahyang asar pun 2 juga. Boleh? Saya nak dengan saya ni ada berapa orang? 9 orang. 9 ke 8 orang. Semua ni kena faham apa yang saya sebut ni. Ni selepas ni saya takut ni kan awak dah masuk alam universiti, pergerakan jauh kan, balik sana balik sini masing-masing takut-takut tak faham tentang jamak kasar dan akhirnya tak sembahyang. Saya takut macam tu. Jadi kena faham betul-betul. Kan? Lain? Faham tak tadi Zarid? Faham. Terima kasih. Jelas kan? Okey, baik, bagus. Nur Solehah Sapia, saya baca, bolehkah makmum yang nak solat zuhur ikut imam yang diketahui nak buat solat jamak kasar zuhur dan asar ataupun sebaliknya? Okey. Ni soalan daripada Sapiah.
awak sampai dekat RNR, betul tak? Awak nak sembahyang Zuhur. Awak nak sembahyang Zuhur, tak tahulah imam yang dekat depan tu, mana kita tahu kan? Dia tengah sembahyang rakaat pertama, dia tengah dekat depan tu, kita tak tahu dia yang tu dia sembahyang Zuhur, jamak, kasar apa semua kan? Ataupun dia dah sembahyang asar kat situ kan? Dia jamak takdim, dia sembahyang asar 2 rakaat. Okey, itu bukan persoalan. Ambil betul-betul. Solehah kan? Dan yang lain-lain. Yang itu bukan persoalan. Persoalannya kita mengikut imam. Imam itu sembahyang apa sekalipun tak ada masalah. Faham? Ini konsep nak sembahyang jemaah. Macam awak juga. Contoh, awak dekat mana? Dekat surau. Awak dekat masjid Metrik, betul? Awak nak sembahyang jemaah. Awak sayang, memang nak sembahyang jemaah lah ni. Kan? Sampai lari-lari lah imam dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Awak nak masbuk, awak nak tepuk siapa kan? Kawan-kawan awak dah tak ada dah, semua dah habis sembahyang. Ada seorang kawan awak tu yang ke belakang, dia nak sembahyang sunat maghrib. Faham tak? Awak perasan dia ni bukan sembahyang maghrib pun, dia sembahyang sunat maghrib. Awak boleh datang tepi dia, kanan dia, awak ikut dia sembahyang. Kan? Usolli, sahaja aku semayang maghrib 3 rakaat mengikut imam. Imam tu dah tahu dah, kita dah tahu yang ni imam solat sunat maghrib. Aku nak semayang maghrib, dia solat sunat, boleh, tak ada masalah. Yang ni solehah nak bagi tahu ni, tak ada masalah, pergilah kan, masuk je lah kan, masuk dalam jemaah tu. Sebab apa? Kita nak dapat pahala jemaah 27 kali ganda berbanding dengan solat biasa. Jadi ikut kan? Habis saja, rupanya dia sembahyang asar. Awak tahulah kan? Aku tadi sembahyang Zuhur. Rupanya dia sembahyang asar, jamak kasar kan? Nak sembahyang asar. Tak ada masalah. Awak teruskan sembahyang. Tak ada masalah, awak teruskan sembahyang. Contohnya lagi, kalau dalam awak ni bukan musafir. Awak ni pekerja RNR. Pekerja RNR je kan? Okey, dekat RNR tu, sebab apa saya kata RNR? Sebab dekat tempat solat tu ramai yang nak sembahyang jamak kasar kan. Jadi awak ni pekerja je. Awak pekerja, lepas habis matrik mungkin cuti 2-3 bulan, adalah tolong ayah ke kan, yang meniaga dekat situ contohnya kan. Jadi awak pergi dekat musola dia, tempat sembahyang dia, awak pun tengok apa, siapa yang nak buat jamak kasar, awak alu-alukan dia menjadi imam. Okey, ni ada individu, dia nak buat sembahyang jamak kasar, dia lah imam. Awak tak perlu imam, awak ikut saja dia. Awak ikut saja dia. Sebab apa? Selepas sembahyang Zuhur, dia nak bangun semula. Dia nak sembahyang asar pula, 2 rakaat. Yang duduk situ, awak nak sembahyang Zuhur saja. Jadi lepas dia habis 2, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, awak tambah lagi 2 untuk diri awak. Kan? Jadi persoalan yang bagus kan, Nur Solehah tanya ni, tak ada persoalan tentang apa imam tu sembahyang. Sembahyang sunat pun kita boleh ikut kan, untuk kita. Faham Solehah? Faham. Okey, jelas tak? Lain? Jelas. Mana ada soalan lagi? Soalan secara bertulis selesai. Secara lisan, ada lagi soalan? Tak ada. Rasanya tak ada, Ustaz. Okey, baik. Itu saja daripada saya. Kan, kalau ada soalan kemudian, tanyalah kan Ustazah kan. Kalau tak dapat, tak apa kan. Benda tu boleh ditunda. Setiap soalan tu kalau ada kemusykilan boleh ditunda, mungkin lain masa akan dijawab. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.